Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Jadi hari ini kita akan membuat analisa untuk pair GBP USD macam biasa ya. Biasa kita buka TF weekly dahulu untuk tengok arah ya, ada arah. Nampaknya pada minggu lepas kita try analisis untuk pair ini turun, nampak gayanya dia sudah naik Dia sudah pun naik tinggi. Jadi minggu hadapan, minggu depan kalau diikutkan trend, kita better untuk mencari buy lah. Untuk mencari buy, kalau anda lihat di kawasan shadow ini, kalau kita lihat di kawasan shadow ini, shadow ini telah dipecahkan dan dia naik kan. Jadi ada possible dia akan turun, ambil shadow ini dan dia akan naik semula lah. Naik semula, dia akan pergi ke sini lah ya. Dia akan mencari shadow ini, antara dua shadow inilah. Antara dua shadow ini, iaitu sini ataupun di sini. 35 baik. Ini kita punya target lah. Nampak gayanya trend dia jelas lah, dia kuat naik kuat naik. Tapi kita tak pasti juga sama ada dia teruskan kenaikan ataupun dia akan turun untuk membuat retracement retracement. Tapi saya menjangkakan, ini jangkaan saya, walaupun kita lebih baik kita mencari buy lah tapi janganlah kita buy di atas buy di atas, kita kena buy di bawah. Jadi kalau kita entry di kawasan shadow yang breakout ini, sini kita ada dalam 150 pip 150 pip. Tapi saya jangkakan dia akan membuat penurunan dahulu dia akan membuat penurunan dahulu sebelum dia akan naik semula. Maksudnya kita akan sell dahulu, turun ke bawah, lepas tu kita akan buy. Beginilah, begini sell dulu, lepas tu kemudian kita buy. Baik, di mana kita nak sell, di mana kita nak buy. Jadi kita buka di daily, kita tengok dulu macam mana. Di daily pun nampaknya macam solid solid. CS daily hari Jumaat memang dia kejam sikit lah pada hari Jumaat hari tu Kalau kita tengok kat sini, area cantik untuk buy adalah 32,800 kalau GU ni biasanya kalau dia price dia berada di atas 30 1.30000, maksud dia memang trending menaik lah. Itu jangkaan saya. Dan ending untuk trending ini biasanya ranging dia dalam, dia akan pergi ke 135,000 135. Situ kawasan paling tertinggi buat masa ini yang saya nampak, iaitu kawasan permulaan dalam permainan dia semasa Brexit dahululah. Jadi jelas menunjukkan GBP ni ekonomi dia tengah bertambah baik Tapi saya jangkakan dia akan membuat penurunan semula. Maksud dia, GU ni kalau dia nak trending ke bawah betul-betul, dia kena breakout 13000. Ini kawasan paling utama lah, paling utama. Bila dia breakout 13000, barulah kita boleh katakan untuk jangka masa yang panjang GBP USD ini berada di dalam downtrend. Selagi dia tak breakout 13000, kita masih menganggap dia sebagai uptrend. Jadi kenapa saya lebih berminat untuk sell GBP USD ni, sebab dia sudah pun naik. Bagi saya dia dah naik
tinggi lah. Memang kita boleh katakan ini kata dia dah tinggi, tapi sebenarnya dia boleh lagi tinggi. Seperti yang saya cakap tadi, dia boleh pergi ke 35000. Itu kawasan yang terakhir. Kawasan terakhir untuk dia pergi, kalau dia pergi lagi dia akan pergi 38. Itu maksima dia lah, maksima buat masa ini. Sekarang ni pun dah penghujung pada bulan 8. Penghujung pada bulan 8. Jadi ini adalah kita katakan second quarter. Second quarter. Kalau kita tengok monthly, okey, di monthly kalau kita tengok dia sudah daripada tahun lepas, bukan daripada tahun lepas, daripada 3 bulan yang lepas, 4 bulan yang lepas dia turun. Jadi kuarter ini dia naik, kuarter ini dia naik. Jadi kita akan masuk next quarter maksud dia untuk 4 bulan yang seterusnya. Jadi boleh juga kita nak katakan GU ni akan membuat penurunan, tak juga. Kalau kita tengok kat sini dekat mandi, dia pun telah breakout resistance. Jadi kita akan masuk ke bulan yang seterusnya untuk kuarter 4 bulan yang seterusnya. Jadi saya jangkakan ada possible juga GU ni akan membuat kenaikan lagi. Maksima dia dekat sini, dekat sini dia ada, kita ada engulfing. Kalau tengok kat situ 37 kita ambil 500. Ini kawasan cantik untuk kita sell ataupun kita buy. Sebagai hala tuju kita, dia hendak menuju ke 3700, 37500. Okey, jangkaan kita. Selepas dia sampai situ, dia akan turun lah. Dia mesti turun juga. Dia tak boleh juga dia naik sebab dalam forex ni kita ada kitaran, ada kitaran. GBP ni tak boleh juga dia terus naik sebab kalau dia terus naik itu menunjukkan keadaan inflasi. Inflasi dia tak boleh berdesuk terus naik sampai ke langit, tak boleh. Kalau dia terus berdesuk, itu menunjukkan sesuatu keadaan di mana ekonomi bergerak terlalu laju. Apabila dia bergerak terlalu laju, itu tak baik dalam sesebuah ekonomi, disebabkan oleh dia akan menjejaskan inflasi kepada negara itu. Apabila inflasi, harga barang naik, kita akan nampak pada masa itu sesuatu yang drastik bakal berlaku, di mana GU ni akan menjunam teruk sekiranya dia naik dengan laju sangatlah. Jadi tapi kalau dia naik secara perlahan-lahan, jadi itu tak ada apa, okey. Tapi kalau dia naik drastik, maksud saya dia tiba-tiba naik dalam berapa ratus pip, 300 pip lagi, terbang tiba-tiba naik. Itu amat berbahaya kepada sesebuah ekonomi negara itu. Okey, baik. Jadi saya jangkakan minggu hadapan kita boleh mencari buy, tapi sebelum kita nak buy itu, kita boleh sell dahulu sebab ranging dia pun agak menarik juga untuk kalau kita hendak sell dahulu. Di daily kita dapat, kita tengok CS Solid. Kalau kita tengok di sebelah kiri, pada harga semasa sekarang dia berada di kawasan shadow. Kawasan shadow rejection pada sebelah daily, tapi tidak ada zone dekat situ. Dia akan bermain di area sini. Dia akan bermain di ini, maksimum dia 42 111. Kita boleh ambil dekat 42. Itu maksimum dia akan pergi, dia akan turun. Dia pastinya akan membuat penurunan. Tapi di mana kawasan yang terbaik untuk entry sell? Entry sell kalau kita tengok dekat H1 agak
agak sukar untuk cari kalau pakai handphone. Kalau pakai laptop mungkin mudah sedikit sebab tu kalau tengok sejarah harga dia jauh jauh di sini. Okey, di sini kita ada satu zone. Kita ada satu zone di kawasan H1 ini kita ada dua zone. Dah menghampiri dah sedikit lagi di kawasan ini ngam-ngam 33700 ataupun di area sini sini di H1 ni dua saya tandakan kepada warna merah untuk membezakan dia ini kawasan panas untuk sell dahulu, kemudian kita akan buy semula untuk mengikut trend. Kita tandakan dulu kawasan sell itu. Okey, buy kita boleh buy mungkin di area 33300 itu ataupun 32900. Itu kawasan yang agak cantik lah untuk buy. Kalau nak buy kat bawah ni lama lah tunggu. Mungkin dia akan, mungkin juga, tak adalah saya nak kata dia tak mungkin pergi sini. Dia mungkin juga pergi ke sini. Okey, sini adalah kita ambil 32 terus kat sini kawasan terbaik untuk kita buy. Tapi kalau kita tengok, kalau buy kat situ dia dah turun jauh dah. Itu tak ke kita katakan kemungkinan downtrend telah berlaku. Kan? Jadi wallahualam, kalau saya tengok, kenapa juga saya katakan mungkin GU ni akan turun. Mungkin dia akan turun sebab petanda awal bagi saya sudah wujud. Walaupun minggu lepas kita jangkakan dia dah turun pada minggu lepas, tetapi dia tak turun. Jadi jangkaan saya meleset. Tapi pada minggu ini mungkin agak kukuh sedikit, mungkin disebabkan oleh, kalau kita tengok pada pasaran saham, Nikkei ni hari Jumaat lepas dia telah pun membuat terjunan. Dia membuat terjunan. Jadi siapa lead siapa kita tak tahu. Kalau Nikkei ni terjun, kita boleh assume yang DAX pun sudah terjun, FTSE pun sudah terjun, Nasdaq pun sudah membuat terjunan juga, tetapi ada rejection di kawasan bawah. Tapi secara puratanya pada hari Jumaat yang lepas saham menurunlah. Ini biasanya yang memberi efek kepada perkara ini adalah biasanya UJ. Okey, UJ. Kalau tengok UJ, Yunam, semua yang JXXX JPY dia akan menjunam. Okey, kalau tengok GJ pun dia tak menjunam, tetapi dia membuat rejection yang kuat daripada atas, dan sekarang ni dia dalam doji lah. Okey. Jadi ini adalah tanda awal bahawa menunjukkan yang indeks kita ada dynamic. Kalau siapa nak belajar dynamic market ni, boleh ikuti saya punya sifu iaitu Zul Razak. Zul Razak di Facebook, dia ada membuat live di setiap hari. Jadi anda boleh belajar dengan dia market dynamic, di mana market dynamic ni kita ada Indis dynamic, kita ada USD dynamic, kita ada JPY dynamic, dan kita ada apa satu lagi, lupa pula saya. Dia ada 4 dia ada 4. Jadi kalau kita tengok saham turun, XXX JPY pun turun. Okey, itu menunjukkan sekarang ini kemungkinan besar yang sekarang kita akan menuju kepada dinamik yang seterusnya, iaitu JPY dynamic. JPY dynamic. Jadi untuk memudahkan kerja kita, mungkin anda boleh fokus kepada XXX JPY untuk sell. Mungkin dia akan trending sell. Kalau kita trade dekat GJ ini secara mudahnya,
Secara mudahnya, sekiranya betul, sekiranya benar, dinamik kita telah bertukar kepada JPY, Jepun Dynamic, ya, Yen Dynamic. Jadi GU ni confirm. Bagi saya memang confirm. 138234 tu ganti pecah. Pastinya akan pecah. Dengan mudah lah. Dengan mudah. Sama ada laju ataupun tak dia turun, wallahualam. Tetapi jangkaan saya adalah kalau betul dia trending down, iaitu kita masuk kepada JPY Dynamic, dia akan turun. Kalau dia tak, dia akan sambung naik semula. Dan kalau kita tengok dekat US Dollar Index, dia telah turun. Hari Jumaat lepas dia telah turun. Hari Khamis dia naik. Hari Jumaat dia turun semula. Kalau kita tengok dekat sini, dia telah berada di kawasan yang paling low. Paling low. Maksudnya sekarang, US Dollar dia murah. Dia paling murah setakat ni lah. Kalau tengok dia naik sampai ke langit dan sekarang ni dia membuat lower low. Jadi ada possible besar mungkin kita tak tahu, mungkin kalau kita nak cantik, kita tunggulah dia break out low itu 92093 tu. Kita bagi dia break out. Kita bagi dia break out sampai ke bawah. Makin dia murah, makinlah orang berminat untuk invest, simpan US dollar ini. Sebab kita nak beli dengan harga yang murah. Tetapi walaupun dia murah, dia akan naik. Naik ni kita jangkakan sebagai satu yang kita namakan sebagai correction sahaja. Dia naik, dia membuat correction dan dia akan turun semula. Ini jangkaan lah. Ini jangkaan saja. Mungkin juga dia akan terus naik terus. Naik terus. Dia naik terus ni pun mesti kena ada sesuatu yang berlaku di dalam market. Kena ada sesuatu berlaku yang besar. Seperti minggu lepas Jackson Hole, kita jangkakan disebabkan news itu USD terus menguat, tetapi tidak juga. Mungkin kita terpaksa tunggu next FOMC yang seterusnya, ataupun permulaan kepada kekuatan USD mungkin bermula pada NFP pada minggu hadapan. Okey, baik. Jadi saya rasakan mungkin kalau nak senang, anda boleh trade XXXJPY untuk sell, untuk follow dia punya trend. Kalau dia betul-betul dia bertukar kepada Yen Dynamic, dia akan turun lah. Memang confirm akan turun. Tetapi biasanya selepas Yen Dynamic tu, kita akan masuk kepada USD Dynamic pula. Jadi itu jangkaan next Dynamic. Dan kalau kita tengok condition sekarang ini memang sesuai untuk kita parking. Kata orang parking. Kebetulan USD index ni dah turun menjunam sampai ke bawah. Kebetulan dan GBP USD pun dah naik sampai ke langit. Jadi dia punya condition tu amat cantik. Cuma kita perlukan kalau dah rezeki tu, kita perlukan sesuatu yang berlaku di dalam market bagi menunjukkan kekuatan kepada US dollar ini. Tapi mungkin juga dia boleh turun lagi. Tak ada juga saya katakan dia tak boleh turun lagi. Kalau kita tengok dah benda ni turun begini, tak ke downtrend. Downtrend. Maksudnya kalau kita buy US dollar, contoh kita sell GBP USD, menunjukkan bahawa kita entry melawan trend sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya kita entry melawan trend. Tetapi kalau trend berubah, kita tak tahu. Kalau trend berubah, maka kita makan besar lah. Kita makan besar sebab forex ni kalau tak naik, dia turun sahaja. Jadi
anda kena bijak, kena bijak merancang anda punya strategi, anda punya money management, berapa anda nak profit, berapa anda nak loss. Jadi berapa lama anda boleh tahan kepada akaun tu, sebulan ke, 2 bulan ke, sehari ke, 2 hari ke. Begitu dan bagi mereka yang sell GBP USD, kalau kita hold entry bagus bagi saya, sebab kita ada perbezaan interest rate. Walaupun kita bukan trade based on interest rate, perbezaan interest rate, kita mengelak daripada swap. Swap ni akan dikenakan sekiranya kita tahan kita punya position lebih daripada 1 hari. Kalau kita sell GBP USD, maka kita akan dapat swap dalam, kita akan dapat swap positif, bukan negatif. Kalau kita buy, barulah kita akan kena swap negatif. Ini kita namakan sebagai carry trade. Carry trade di dalam market yang bukan khas untuk kita. Kalau kita nak elakkan daripada terkena swap, mungkin kepada favorite benda-benda begini adalah kepada trader-trader luar seperti Singapura, seperti Jepun, begitu mereka suka tahan entry sebab sambil dia orang dapat profit, dia orang akan dapat profit daripada swap tadi apabila mereka hold position. Jadi begitulah jangkaan saya untuk GBP USD, penerangan yang terperinci daripada saya. Sekurang-kurangnya anda dapat maklumat, mendapat maklumat serba-serba sedikit apa yang saya bagi tahu ini. Belajarlah sedikit-sedikit, tetapi nak belajar detail itu amat payah, sebab sentimen ni sentiasa berubah. Kita tak boleh nak jangka apa yang bakal berlaku seterusnya. Macam contoh hari Khamis lepas, GBP USD tiba-tiba naik. Itu adalah sentimen kepada Jackson Hole dan juga speech daripada Powell. Lepas tu hari Jumaat tiba-tiba turun semula. Naik semula. GU dah turun pada hari Khamis, tetapi pada hari Jumaat dia naik semula. Hari Khamis tu ada Powell, kita ingatkan dia telah bertukar arah, tetapi tidak berlaku pada hari Jumaat, di mana dia naik lagi tinggi. Tapi saya jangka yang tinggi ini sebenarnya bagi saya adalah mungkin penutupan kepada monthly punya CS. Orang nak take profit, orang nak take profit, nak ambil maximum profit pada hari Jumaat. Saya pun sebenarnya jangkakan GU ni naik pada hari Jumaat itu, tapi saya ada buy, tapi saya tak hold. Saya tak jangkakan dia naik tinggi macam ni. Dia naik, saya ingatkan dia turun semula, tapi dia tidak turun semula. Sebab boleh tengok hari Khamis, kita boleh jangkakan sepatutnya GU ni turun, tetapi dia tidak turun. Kalau tengok mungkin hari Jumaat tu dia nak menutup weekly punya CS. Sebab tu dia naik dan naik. Okey. Jadi begitulah jangkaan. Kita recap balik di mana kita akan sell dahulu. Sebab trending sekarang memang baik. Memang saya tak nafikan. Kalau kita ikut trend, kita sepatutnya mencari buy. Memang saya tak nafikan. Tetapi kalau kita nak buy di atas itu, bagi saya risiko dia terlalu tinggi. Nak kata tinggi tu depend on berapa SL anda letak, berapa anda sanggup rugi. Mungkin kalau trending kuat, anda untung lah, dia naik lagi lah. Tetapi kalau tiba-tiba dia membuat reversal, maka terciduk lah. Kalau saya lebih suka kepada
sell, lebih suka kepada sell buat masa ini. Saya lebih berminat kepada sell berbanding saya nak buy. Berbanding saya nak buy. Mungkin buy saya akan buy, tapi saya akan tunggu harga berada di bawah, kurang-kurangnya di area shadow yang saya bagi tahu tadi. Area shadow tu, di mana shadow tu breakout, dia turun kat situ, dia akan naik semula. Situ kawasan cantik untuk buy GBP USD ni, untuk kita trade, follow dia punya trend. Tapi kalau dia tak follow trend, dia tukar trend, terkena. Okey. Nak buat macam mana? Okey. Jadi begitulah analisis GBP USD untuk minggu ini. Jadi semoga bermanfaat. Semoga anda dapat maklumat serba sedikit. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Teruskan follow saya punya analisa setiap minggu. Saya buat setiap minggu saja. Setiap hari saya dah tak buat lah. Okey. Jadi sampai di sini dahulu. Bagi yang sudah subscribe, mohon like dan share. Mohon like dan share di wall anda, supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat, lebih ramai lagi mendapat ilmu daripada apa yang saya cuba sampaikan ni secara percuma sahaja kepada anda semua. Tak ada hidden apa-apa, tak ada nak cas ke apa ke. Okey, jadi sehingga kita berjumpa lagi, saya CJFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.